Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Saya muliakan tuan imam dan tuan ahli jawatan kuasa masjid, semua tuan-tuan hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita menyatakan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk kita hadir ke masjid. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Serta mudah-mudahan pada malam yang mulia ini kita beroleh ganjaran pahala atas kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini. Cuma begitulah ya. Kerana pada garis panduan yang dikeluarkan, hanya yang dibenarkan hadir dan masuk ke masjid yang lengkap dua dos, kemudian matang 14 hari selepas dari itu yang kedua. Boleh jadi kita husnuzon ya. Biasa saya main 3 soft lebih jemaah lah dengan perjalanan kan 3/4 soft. Malam ni tak sampai. Boleh jadi yang bakinya tu tercukup lagi lah, tak matang lagi. Sama ada tercukup dos yang kedua ataupun tak matang lagi 14 hari tu. Bulan depan tu insya-Allah makin ramai. Baik. Jadi di sana benarlah ya, pelbagai tanggapan berkaitan dengan vaksin. Cuma mudah je saya nak sebut. Ya, kita semua dah ni semua dah cukup vaksin dah. Cuma boleh jadi kita berhadapan atau ada orang tanya kita, boleh jadi dia ni orang Muslim Muhammad anti vaksin lah kan. Kita jawab mudah je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, para mufti seluruh Malaysia semua dah vaksin dah kan. Golongan yang berautoriti di Malaysia semua dah vaksin dah kan. Jadi kenapa kita nak tolak? Benarlah dari sudut kata vaksin itu tak wajib, betul kan? Kita tak petikai tak wajib, harus. Cuma kerana dengan keharusan itu membolehkan kita hadir ke masjid. Ma la yutimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Benda haru, bila mana sesuatu benda yang haru ke, yang sunat ke, menyempurnakan dengan dia tu, menyempurnakan yang wajib, maka dia jadi wajib. Contoh kita kata, ya tak boleh mari Jumaat. Jumaat kita digunakan separuh kan. Mana ramai lah. Itu kita tak vaksin. Tak boleh mari kan. Wahai Jumaat itu wajib. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya bis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila sampai suruhan idza nudiya bis-salat, untuk salat Jumaat, fas'au ila dzikrillah. Mana kita tak ada halangan melainkan yang kata tadilah vaksin. Ada garis panduan. Dia tak boleh nak salah. Masjid, jawatan kuasa masjid, tu imam tak boleh nak salah sebab jawatan kuasa ni aku dengan SOP. Kan? Tak boleh nak kata oh ni apa ni. Buat apa kita sebut pengasingan. Vaksin dia boleh masuk, OTW boleh masuk. Sebab dia kena aku dari sudut
kita sebutkan bila mana satu-satu perkara ditetapkan oleh ulil amri. Kenapa? Begitu. Jadi uli amri kata okey, nak boleh masuk masjid dengan syarat dua tu. Maka kita nak kena atur lah. Jadi harus, tapi dengan kita katakan ialah Jumaat tu wajib kan bagi kaum muslimin. Jadi pergi vaksin lah. Tu. Jadi begitulah kalau kata nak jawab kepada orang yang anti vaksin ni. Dia ramai juga. Kalau satu Malaysia ni ramai lah kan. Kalau dalam negeri pun ramai ribu juga kan. Tak apalah, masing-masing punya pandangan. Cuma tadilah kekurangan yang berlaku pada diri dia. Dia tak boleh mari pergi jemaah, dia tak boleh mari masjid dan sebagainya yang lain. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, panjang sikit mukadimah. Saya lama cuti kan. Cuti kuliah lama 2 bulan. Tak silap bulan 4 kot, tak silap. Tengok pada rakaman di Facebook tu, tak silap bulan 4 lah, bulan 10, 6 bulan tu. Lama 6 bulan cuti. Kemudian bila cuti 6 bulan kita nak buka mana pun tak tahu dah, lupa biar. Baik. Jadi rasanya hari ni kita dah bicara selesai pada perang Badar Kubra. Maka kita masuk pula perang besar yang kedua. Dan saya kira kita dah masuk dah perang-perang kecil yang lain. Ghazwah Allahumma salli ala Muhammad, perang As-Sawi, ya. Peperangan Zi Amr secara dia perang kecil ni. Ya, pencerobohan daripada musuh-musuh Islam, sama ada daripada kaum Yahudi, juga musyrikin, ya, musyrikin Quraisy. Ghazwah Bahran. Jadi kita nak masuk malam ni secara mukadimah dululah, pasal dia panjang juga. Ghazwah Uhud, perang Uhud. Baik, persiapan Quraisy untuk pertempuran ganas. Disebut dalam kitab Ar-Rahiqil Mahkum. Makkah dibakar bahan api kemarahan terhadap kaum muslimin. Ini adalah ekoran natijah kekalahannya di pertempuran Badar. Musyrikin Quraisy ini dia marah, marah sungguh. Pedih ni, pedih. Ada. Pasal kalah biasa. Kan? Kalah dalam perang, Allahumma salli ala Muhammad, musuh menang dia kalah, memang gitu pedih kan. Baik. Ianya adalah satu tragedi kerana kekalahan dan kematian pemuka-pembukanya, pembesar-pembesar Quraisy. Ramai mati dalam perang Badar. Desakan menuntut bela di atas kematian wira-wira Quraisy memuncak. Desak untuk menuntut bela. Ada ramai mati, kalah satu hal. Lepas tu ramai pula mati. Pihak Quraisy melarang sebarang ratapan di atas kematian itu. Depa larang meratapi kematian. Kenapa? Dan melarang penebusan segera ke atas tawanan perang supaya tidak dilihat oleh kaum muslimin betapa berdukacitanya mereka dengan peristiwa yang tragedi itu. Tragedi itu. Peristiwa yang teruk itulah. Supaya kaum muslimin nampak depa steady. Depa berdukacita kan. Supaya dia nampak steady. Tak nampak apa kita kata kesan dari kekalahan. Wahai berdukacita, sedih, marah dan sebagainya. Baik, selepas peperangan Badar, seluruh Quraisy telah bersetuju untuk membuat satu serangan dan peperangan yang menyeluruh terhadap kaum muslimin. Serangan yang boleh melegakan perasaan marah mereka dan melunakkan kesumat hasad dengki mereka. Hasad. Mana mereka mengatur perancangan nak menyerang kaum muslimin di Madinah dengan perang Uhud. Baik, untuk itu mereka membuat persiapan secukupnya bagi membolehkan mereka masuk ke kancah peperangan nanti. Jadi mereka buat persediaan biasalah nak perang. Dia apa pun nak buat sesuatu ni kena ada persediaan lah. Barulah masuk ke satu-satu kancah. Apalah, kalau kita pelajar, dah kena buat persediaan, belajar sungguh. Masuk Dewan Pengesok, jawab kan? Kalau tak ada persediaan, ya. Kalau contoh pelajar SPM tak ada persediaan, masuk dewan. Kira macam perang tu kan? Masuk blank, tak tahu nak jawab apa. Lagu tu. Kalau perang tak ada persediaan, mampu ya. Gitu. Maksud kata bila kata tak ada persediaan, banyaklah kekurangan yang berlaku pada
satu-satu perkara yang dilakukan. Baik. Untuk itu mereka membuat persiapan secukupnya bagi membolehkan mereka masuk ke kancah peperangan nanti. Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb dan Abdullah bin Abi Rabi'ah merupakan tokoh yang paling aktif dan penggerak utama, malah yang paling bersemangat ke kancah peperangan berkenaan, kerana mereka berkait lah. Ya. Abu Jahal meninggal mati dalam perang Badar. Ya. Mana depa ni lagi kuat. Kita sebut dia punya darjah kemarahan dia tu tinggi. Kan? Tahap kemarahan dia tu, tahap marah tu sangat tinggi. Tindakan awal yang mereka lakukan untuk tujuan berkenaan ialah memegang kafilah yang terlepas dahulu yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang menjadi punca peperangan Badar itu. Mereka menegaskan kepada pemilik harta itu dengan kata mereka, "Wahai kalian Quraisy, Muhammad telah membuat pukulan ke atas kamu dan membunuh tokoh-tokoh kamu. Aku mengharapkan agar kalian dapat membantu kami memerangi Yathrib, Madinah, dengan harta-harta ini. Semoga dapat kita menembus kekalahan dan menuntut bela ke atas kematian orang-orang kita yang tersayang." Jadi Abu Sufyan kita sebut memberi kata semangat, dan dalam kata semangat tu minta berkorban. Berkorban harta yang ada pada kita ni, kita berkorban untuk apa? Untuk nak buat persiapan. Ya, persiapan dalam perang ni banyak. Kan? Kalau moden hari ni tak boleh tidak senjata kan. Semualah senjata perang kalau hak moden hari ni. Machine gun, M16 ke, tu kereta kebak, pokok tu lah. Dan kalau hak lama ni unta, kuda, tu kenderaan perang. Kalau hari ni jet perang, macam-macam model dulu ni sebagai kenderaan perang nak bergerak perang, unta, kuda dan sebagainya. Baik. Mereka semua pun bersetuju, maka dijual ke semua barang itu menjadi aset mereka. Jadi waktu keluar biar harta tu maka ya. Kemudian disebutkan mereka semua bersetuju, maka dijual ke semua barang itu menjadi aset mereka. Berjumlah 1000 ekor unta. 1000 ekor unta yang dan 50,000 dinar wang emas. Banyaklah dikumpul. Sempurna usaha ini Allah menurunkan firman-Nya dari suratul Anfal yang kita bicara dulu. Ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya mereka yang kafir, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, menafkahkan, membelanjakan harta mereka untuk menyekat dakwah ke jalan Allah, liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha, dan mereka berbelanja, thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun, kemudian perbelanjaan itu mendatangkan penyesalan, seterusnya mereka akan ditewaskan. Ni mana ayat ni berkaitan dengan perang Badar lah. Ya. Mereka tewas dalam perang Badar. Segala aset yang mereka kumpulkan untuk perang Badar kan, ada kalah, dirampas dan sebagainya. Ghanimah perang Badar. Setelah itu mereka membuka peluang untuk berjuang sukarela kepada sesiapa sahaja yang berkeyakinan untuk turut serta dalam operasi mengepung orang-orang Islam di Madinah. Hak mula-mula harta tu pasal nak buat aset perang. Ya. Nak beli senjata perang, tombak, kan. Kemudian panah dan sebagainya lah dalam perang. Baik, peluang dibuka untuk golongan awam Al-Habasyi, kabilah Kinanah dan penduduk Tuhama sebagai langkah memberangsang orang ramai. Nak memberangsang orang ramai, beberapa insentif mereka lakukan. Di antaranya beberapa insentif nak beri semangat. Insentif ni berupa biasanya kebendaan lah, harta, duit, apa gitulah, nak beri semangat kan.
Baik, antaranya Safwan bin Umayyah memikat Abu Azzah untuk turut sama bergerak. Beliau adalah penyair yang telah dibebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang bayaran. Abu Azzah ni seorang penyair. Ya. Dia akan melantunkan syair-syair nak beri semangat. Kan. Syair-syair orang Arab ni dengan syair nak apa karang syair, dan syair itu syair nak tambah semangat. Jadi Abu Azzah ni tawanan perang Badar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan tanpa ada bayaran. Baik. Kemudian diikat janjilah dengan Safwan bin Umayyah. Jadi beliau telah membuat janji iaitu siapa ni, Abu Azzah ni. Selepas ini beliau tidak akan membuat sebarang hasutan terhadap Islam. Ini hal yang Nabi bebaskan dia. Dia buat janji, dia kata tak mau dah terlibatlah, dia kata dengan nak hasutan, nak memburukkan Islam dan sebagainya. Namun beliau termakan dengan ajakan Safwan tadi. Wahab janji ni. Yang ni kata kalau kita Islam janji, kena peganglah janji tu kan. Tapi kena bukan Islam janji banyak kali pun. Ya. Mungkin. Baik. Namun beliau termakan dengan ajakan Safwan. Beliau turut berusaha mempengaruhi kabilah Arab untuk turut serta memerangi kaum muslim. Safwan menjanjikan Abu Azzah kiranya beliau selamat pulang dari peperangan terhadap kaum muslimin, nanti akan diberi kemewahan kepadanya. Kalau Abu Azzah ni pergi sama perang, melantunkan syair-syair semangat, menang, boleh balik, mana tak matilah. Dalam perang ni dua, menang pun boleh jadi ada mati juga kan. Menang dan matilah kalau Islam sebut syahid. Menang dan syahid. Ya. Kalau balik mana hidup. Benar patut balik pula dengan hidup. Maka kita sebut insentif tadi kan. Beliau selamat pula dari perangan terhadap kaum muslimin, nanti akan diberi kemewahan kepadanya, nak bagi harta. Kalau tidak, mana pergi melantunkan syair, bagi semangat, perang mati. Maka apa insentif yang dia dapat? Kalau tidak, beliau akan bertanggungjawab menyara hidup puterinya. Mana? Apa? Tanggungjawab anak-anak Abu Azzah tadi ni diambil oleh Safwan. Gitu. Safwan ambil tanggungjawab nak kita kata memberi nafkah lah. Gitu. Baik. Abu Azzah bergerak penuh semangat melalui syair-syairnya yang bersemangat merangsang kabilah-kabilah di sekitar Makkah. Maka dia pun buatlah kerja dia. Ya, mengalungkan, melontarkan syair-syair semangat supaya Allahumma salli Muhammad, kaum musyrikin Quraisy bersemangat. Pertama nak keluar pergi perang, yang kedua adalah perang semangat. Baik. Malah di samping itu pihak Quraisy telah memilih seorang penyair lagi untuk merangsang saraf musyrikin Makkah. Depa dengan syair lah semangat. Kan? Musyrikin kufar semangat dia kok ni adalah syair-syair hak bakar semangat. Ya. Kalau Islam, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Semangat jihad tu. Meletakkan Islam itu segalanya itu atas sekali. Menang atau syahid, pergi perang sungguh. Tak takut kepada kematian. Sebab itu musuh ni, kufar ni, takut kepada semangat jihad orang Islam. Kerana dengan semangat jihad inilah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Lihat saja dalam perang Badar. Kerana Allah titipkan kekuatan tu. Ya. Kalau bukan Islam, kufar, musyrikin ni, dia dengan kata-kata semangat. Kalau tak, mari takut. Kita Islam kerana kita letak Allah. In tasbiru wa tattaqu. Sekiranya kamu sabar dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan beri pertolongan. In tasbiru wa tattaqu yatukum min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Itu perang Badar. Sekiranya kamu sabar dan bertakwa, walaupun mereka menyerang kamu, Allah akan menurunkan 5,000
5,000 malaikat yang bertanda datang sebagai pertolongan daripada Allah nak memenangkan kaum muslimin. Baik. Tu. Kemudian Abu Sufyan merupakan tokoh yang bersungguh-sungguh bergerak menentang umat muslimin setelah beliau lari lintang pukang dari buruan Ghazwah As-Sawiq. Tersebut tadi. Perang Sawiq ni sebenarnya kita sebut serangan hendak, ya, daripada Abu Sufyan, perancangan Abu Sufyan dengan Yahudi di Madinah. Depa pakat nak buat inilah serang hendak. Tapi dikalahkan. Serang hendak dengan berapa tu orang tentera. Dan kemudian mereka lari lintang pukang. Yang disebut As-Sawiq tu tepung-tepung, ya, hak makanan ni berciciran. Itu yang kata As-Sawiq. Malah lepas itu beliau kehilangan sebahagian besar daripada bekalan makanannya. Hak tepung-tepung. Baik. Apa yang menambahkan suasana lebih buruk dan menyemarakkan lagi kemarahan Quraisy ialah kejayaan angkatan Zaid bin Harithah menewaskan kafilah Safwan bin Umayyah yang membawa kerugian besar, malah hampir meranakkan ekonomi Quraisy dan mensuburkan perasaan dan pemikiran. Menambahkan lagi kemarahan bagi pihak Quraisy, musyrikin Quraisy ini pula angkatan Zaid bin Harithah menewaskan kafilah Safwan bin Umayyah. Sehingga kan kita nak sebut ekonomi musyrikin Quraisy ketika itu ada kita sebut tertekan, ya, terganggu juga, ya, ekonomi musyrikin Quraisy. Baik, kekuatan tentera Quraisy dan pimpinannya. Kita masuk pula pada kekuatan tentera Quraisy. Ya, kata tadi persiapan tadi, bagaimana persiapan dan kekuatan ketenteraan Quraisy, musyrikin Quraisy dalam perang Uhud ini. Dalam tempoh setahun, ya, selepas daripada perang Badar, pihak Quraisy telah berjaya memperlengkapkan angkatannya dengan peralatan ketenteraan yang diperlukan. Mana dalam setahun ni, selepas dari perang Badar, mereka ada proses yang membina persarana ataupun kita sebut kelengkapan perang, nak perang dengan Islam. Kekuatan tenaga manusia terdiri daripada 3,000 orang askar. 3,000 orang askar. Gabungan Quraisy, sekutunya dan juga Al-Habasyi. Setengah pemimpin Quraisy berpendapat peperangan kali ini baik disertai oleh kaum Ibu. Perang Uhud ni dia pun kata nak bawa sekali kaum Ibu ikut serta. Karena penyertaan seumpama ini boleh mempertingkatkan prestasi dan mutu peperangan tentera Quraisy agar mereka akan bermati-matian semasa bertempur. Mana kaum Ibu ni sebagai tambah semangat. Oh, ni kaum Ibu pun ni mari juga ni. Mari nak bersama dalam nak menentang Islam. Begitu. Jadi menambahkan lagi prestasi dan mutu perang musyrikin Quraisy. Begitu. Baik. Maka kerana mempertahankan maruah dan kehormatan keluarga mereka. Tengok ada wanita masuk ikut serta sekali, ingat kepada keluarga, maruah keluarga, kaum dan sebagainya. Bilangan kaum wanita yang terserta adalah seramai 15 orang. 15 orang. Tak aman. Ya, mana ada. Baik. Logistik pengangkutan dalam angkatan kali ini sebanyak 3,000 ekor unta. Logistik kenderaan nak pergi perang. 3,000 ekor unta. Banyak 3,000. Kekuatan tentera berkuda adalah seramai 200 ekor kuda. Hak berkuda pula mai 200 ekor kuda. Manakala peralatan penangkis ni apa nama hak nak taki ni, taki tombak pedang adalah sebanyak 7,000 perisai. 7,000 perisai. Apa hak penangkis tu. Pimpinan agung diserahkan kepada Abu Sufyan bin Al-Harb, manakala pimpinan tentera berkuda diletak di bawah kelolaan dan tanggungjawab Khalid bin Al-Walid. Sebelum Khalid Al-Walid masuk Islam. Jadi panglima perang. Baik. Dengan dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun tanggungjawab membawa panji peperangan diserahkan kepada Banu Abduddar. Bawa panji perang. Baik. Kemudian itu kekuatan tentera Quraisy dalam perang Badar, perang Uhud. Ya. 7,000, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 3,000 orang askar. 3,000 orang askar.
Kemudian ditambah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 15 orang wanita sebagai pemberi semangat dalam memperlihatkan bahawa kaum wanita pun, kaum ibu pun turut serta nak mempertahankan ataupun kita membela kita sebut ya. Nak menuntut membela kematian Allahumma salli ala Muhammad tokoh-tokoh mereka dalam perang Badar. Kemudian logistik pula 3,000 ekor unta. 3,000 ekor unta, 200 Allahumma salli ala Muhammad tentera berkuda. Dan juga sebanyak 7,000 perisai. Itu kekuatan kita sebut persediaan ketenteraan di pihak musyrikin Quraisy. Baik. Manakala tentera Makkah bergerak disebut dengan kelengkapan yang sebegini kemas, tentera Makkah mula bergerak menuju ke Madinah. Kesumat kemarahan yang amat sangat untuk menuntut bela di atas kematian silam membakar perasaan masing-masing. Menunggu saat yang pada bila-bila masa saja boleh membangkit dan mencetuskan pertempuran yang sengit. Baik. Maka bergeraklah ya mereka ni. Ya, dah kelengkapan perang pun cukup, dah persiapan pun rapi, maka depa jalan bergerak. Baik. Maka risikan-risikan Rasulullah SAW menyikat pergerakan musuh. Ni kalau gerak gini, kalau tak ada risikan tak tahu kan? Maka Nabi SAW tahu bahawa musyrikin Quraisy ini mengatur strategi jalan nak pergi serang. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara Nabi, mencerak pergerakan ketenteraan Quraisy. Al-Abbas pun segera pula mengutus risalah memaklumkan Rasulullah SAW segala sesuatu mengenai tentera Quraisy dan pergerakannya. Mana Al-Abbas mengutus seseorang bawa pergi perkabaran kepada Nabi SAW bahawa tentera Quraisy ini datang, Allahumma salli ala Muhammad, nak menyerang ya, menyerang Nabi SAW, menyerang kaum muslimin di Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Baik. Putusan Al-Abbas itu bergerak cepat sekali, merentas perjalanan di antara Mekah dan Madinah yang dianggarkan jaraknya 500 km, memakan masa 3 hari. Putusan ni disebutkan bahawa bergerak cepat. Biasa nak menyampaikan dah, menyampaikan berita ni dia kena cepat, kena segera. Lebih kurang 500 km diambil masa 3 hari ya. Kalau ikut banyak hari ni sebenarnya, kalau jalan biasa banyak hari. Tapi kerana nak cepat ya, bergerak dengan pantas ni 3 hari. Bagaimana kita melihat perjalanan Allahumma salli ala Muhammad hijrah Nabi kan, panjang masa, berminggu-minggu kan, bukan 3 hari lah, lebih dari 3 hari. Kerana biasalah kan dalam perjalanan ni ada persinggahan ya, tempat bersinggah sekejap seketika. Baik, putusan itu bergerak dengan laju. Allahumma salli ala Muhammad. Utusan tadi segera menyerah risalah Al-Abbas itu ke tangan Rasulullah SAW yang pada masa itu sedang berada di Masjid Quba. Ubay bin Ka'ab bertugas membaca risalah yang diterima itu kepada baginda. Baginda meminta agar dirahsiakan risalah berkenaan. Dirahsiakanlah ya, oleh penduduk Madinah. Dengan itu baginda segera pulang ke Madinah dan terus baginda berbincang dengan pemimpin Muhajirin dan Ansar. Setelah kerana tahu akan apa itu kita sebut pergerakan musuh, pergerakan musyrikin Quraisy dari Makkah nak datang ke Madinah ya, pergerakan tentera ni dia jadi lambatlah. Pasal dia mari tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mari dengan ketenteraan tu ya, dia tak laju lah. Kalau mari pergi seorang tadi, utusan daripada Al-Abbas tu boleh laju, dia seorang je, dia tak perlu tunggu orang, dia tak perlu tengok orang, dia ya kan. Maka laju 3 hari ya, ni panjanglah masa dia, kerana dia akan ada persinggahan ya, untuk apa itu berehat, dan Allahumma salli ala Muhammad untuk kita sebutkan ya, persiapan dari sudut tenaga dan sebagainya. Baik, persiapan kaum muslimin menghadapi kecemasan. Kemudian datang pula mari persiapan kaum muslimin menghadapi kecemasan. Kini Al-Madinah berada dalam suasana seruan jihad am. Tentera Islam terus membawa senjata ke mana sahaja hingga ke dalam solat mereka. Bila tahu akan
akan datang ini serangan daripada musyrikin Quraisy, nak mari serang, maka kaum muslimin yang disebut bersedia. Bersedia dalam semua keadaan, bawa senjata. Dalam solat pun bawa senjata sebagai persiapan buat menghadapi suasana kecemasan. Satu kumpulan bertindak telah dibentuk dari kalangan Al-Ansar, terdiri daripada Sa'ad bin Mu'az, Sayyid bin Hadir dan Sa'ad bin Ubadah. Mereka bertugas mengawal Rasulullah SAW. Mereka ini sepanjang masa berada di pintu kediaman Rasulullah SAW, siap siaga dengan senjata mereka, dan beberapa kumpulan yang lain bertugas menjaga pintu masuk ke Madinah dan lorong-lorong yang lain. Mana siap siaga ni, ada yang berkawal di rumah Madinah, di rumah Nabi, di kediaman Nabi, 3 orang yang disebutkan tadi. Kemudian jaga di pintu masuk Madinah. Kemudian lorong-lorong, lorong-lorong tiku pun boleh jadi, ada lorong-lorong boleh masuk. Jadi semua tu dijaga. Ada tentera yang bertugas jaga pintu tersebut, ya. Menjaga pintu masuk ke Madinah dan lorong-lorong yang lain, takut diserang hendak dan curi masuk secara mendadak. Ya, hak serangan hendak ni bahayalah kan. Sebab bila hak jaga tu hak biasalah, kalau kata yalah, ya, tepat-tepat pintu-pintu ni kan, kerana banyak tadi, bila mari serang hendak, orang serang hendak ni ramai, hak jaga tu tak ramai. Itu yang bahaya ni. Begitu. Baik. Sekumpulan yang lain membantu sukarelawan peninjau buat meninjau pergerakan musuh. Kumpulan ini bergerak di sekitar jalan-jalan yang dianggap kemungkinan tentera musuh merumpuk masuk menyerang kaum muslimin. Jadi bila tahu akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan diserang, ya, tahu bahawa musyrikin Quraisy datang nak menyerang Madinah, maka siap siaga. Kaum muslimin bersiap siaga dalam apa jua keadaan. Jaga habis semua pintu-pintu masuk, dijaga. Kerana siap siaga tak tahu kan, tak tahu bila tentera tu nak sampai satu. Kemudian tentera tu sampai, lepas tu tentera tu nak masuk ke mana pun tak tahu. Tu yang kata siap siaga. Masa mana dia sapa, bila dia sapa tak tahu. Jadi dengan demikian tu kena siap siaga. Macam kita lah siap siaga. Siap siaga daripada orang Sayyidina Muhammad virus kan. Maka tu hak kata dari panduan SOP. Siap siaga tu. Nak masuk mula pintu masuk. Tu siap siaga, ada pengawal jaga pintu masuk. Mau scan semua, tengok 37.8, oh minta maaf balik. Lebih. Tu. Lepas tu tak pakai face mask. Mana face mask? Oh. Tinggal. Balik pergi ambil dulu. Tu tak bawa sejadah. Mana sejadah? Tinggal. Balik pergi ambil dulu. Tu sebagai kita kata siap siaga kita dengan virus tak nampak. Lain kita nak buat lain lah. Kalau virus tu kita nampak, tak apa. Lah ni kerana virus tu kita tak nampak, jadi Allahumma salli dengan siap siaga tadi tu lah. Baik, jadi kita tangguh seketika laluan azan isyak, jadi kita sambung sikit.
tuan yang dimuliakan. Baik, yang kita bicarakan tadi siap siaga kaum muslimin Madinah yang menghadapi peperangan atau serangan daripada musyrikin Quraisy dalam perang Uhud ini. Jadi kita sentuh tadi siap siaga kita. Musuh kita hari ni musuh tak nampak. Baik itu sebagai ikhtiar. Dengan waksin itu sebagai ikhtiar kita, sebagai perisai. Ni kalau hak perang ni perisai. Itu perisai. Kan? Perisai kita. Benarlah ada orang kata vaksin pun kena. Ya. Orang perang pun perisai. Tak. Dia perisai pun kena juga. Ya, boleh jadi kena. Perisai itu satu langkah untuk nak membentengi diri daripada mudarat. Kalau kena, ya kena. Kalau nak pergi perang tak ada perisai, tak ada masalah. Mudah sikit kena. Kalau panas kena tu tak ada perisai. Kalau ada perisai, kurang-kurang ada perisai tu kena perisai. Selamat. Kalau kena aku mari sisi, kena juga. Begitu. Jadi semuanya adalah ruang lingkup ikhtiari. Jadi tak ada masalah. Cuma yang kita pelik ni ya, yang menafikan ataupun yang disebutkan sebagai anti lah kan. Tak apalah, sebab dia dalam ruang lingkup batas harus. Tak wajib, kita pun tak wajib. Ya, kerana perkara wajib tu jelas. Hak wajib tu jelas. Cuma bila melibatkan perkara-perkara yang disebut tadi, kaedah usul fiqh, kaedah hukum dia, mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jadi kita nampak, kita nak marah siapa tak boleh. Nak marah pasal siapa tak bagi aku nak masuk ni, mari Jumaat ni wajib. Ada syarat nak masuk sempurna. Mugi suntik lah. Yang dia suntik ke tak suntik, mati tu semua dengan izin Allah belaka. Suntik, kena dengan suntik mati ya, nak ke mana? Tak suntik, mati juga. Kerana Allah berkehendak. Ketentuan Allah tu, Allah tentu dah ni mati sekian. Akhirnya ada yang disebutkan sebagai sebab musabbab kepada kematian. Ada orang okey je, dia ada masalah kesihatan cucuk okey je. Cucuk lepas waktu kan. Baik, kita tu sambung ke. Itu persiapan kita, siap siaga kita. Tu musuh kita juga. Pasal apa tu memberi mudarat. Bila memberi mudarat ni musuh. Baik, bila musuh kita perkara yang kita takut, tak mau kena mudarat, maka kita nak kena hindarkan, nak kena menjauhkan diri kita daripadanya. Bukan makin dekat. Makin dekat tu sebagai al-khauf. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan menjauhkan diri kita daripada Allah, malah mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, tentera musuh di pinggir Al-Madinah. Satu kisah ni sikit lagi, lalu kemudian kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Tentera Makkah meneruskan perjalanannya dengan melalui jalan awam utama di sebelah barat. Laluan dia jalan awam, jalan biasa sebelah barat. Setibanya ke Al-Abwa, sebelum daripada sampai Madinah tu sampai dulu Al-Abwa, ya, ada perkuburan Al-Abwa kan. Bonda Nabi SAW disemadikan di situ. Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan di antara kaum ibu Quraisy yang turut serta bersama tentera Mekah. Hindun ni dalam 15 orang wanita tadi ikut serta. Baik, mencadangkan apa cadangan ni? Cadangan yang memang dia kata turut-urut. Apa cadangan dia? Supaya mereka menggali lubang kubur ibu Rasulullah. Ya. Mana tu di perkuburan Al-Abwa tu, Hindu cadang gali. Ni dia kata. Ya. Apa nama tu yang mana kubur ibu Rasulullah SAW di situ, di perkuburan Al-Abwa. Namun pemimpin tentera enggan berbuat demikian. Pemimpin tentera ni musyrikin Quraisy ini enggan. Malah mereka memperingatkan bahawa tindakan semua itu boleh mendatangkan pada yang buruk ke atas mereka semua. Mujurlah pemimpin ni Allah Sayyidina Muhammad enggan kan?
Baik, tentera Makkah meneruskan perjalanan hingga sampai berhampiran Al-Madinah dengan melalui Wadi Al-Aqib. Kemudian membelok sebelah kanan dan singgah berhampiran Bukit Uhud. Inilah iaitu nama perang Uhud. Di Bukit Uhud ni. Di kawasan yang dikenali sebagai Ainain. Ini di lembah As-Sabqah. Berdekatan terusan di tebing lembah di situ. Kira-kira di sebelah utara Al-Madinah. Mereka berkemah di situ pada tanggal 7 hari bulan Syawal tahun ketiga Hijrah pada hari Jumaat. Ini laluan dan juga perjalanan tentera musyrikin Quraisy datang ke Madinah untuk memerangi Nabi dan kaum muslimin di Madinatul Munawwarah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka demikian secara bau perjalanan, perancangan, kesiapan, kesediaan musyrikin Quraisy dalam perang Uhud serta perjalanan hingga tiba di Bukit Uhud. Dan nanti insya-Allah kita akan meneruskan kupasan peperangan Uhud ini dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi sebagai pengajaran kepada kita betapa musuh Islam itu sangat membenci kepada Islam. Bagaimana bila mana mari perasaan benci itu, kita tengok saja Hindun mencadangkan kerana kemarahan, kerana kebencian, kemarahan, dendam, nak menuntut bela, sampaikan mencadangkan agar gali kubur ibu Nabi SAW di perkuburan Al-Abwah. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan diberikan kefahaman akan peristiwa yang kita bicarakan untuk malam ini. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ini bertambah kefahaman kita akan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah. Mudah-mudahan bertambah cinta kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuna fina wa la ma'ana wa la yasrafna shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.